Okey, awak boleh nampak tak saya punya skrin? Boleh nampak tak kelas? Ini. Boleh, maaf ya. Okey, jom kita mula balik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kelas. Hari ni kita dah sambung pembelajaran kita dalam bab 6 iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Hari ni kita akan tengok dua benda iaitu 6.2.1 dan 6.2.2. Apa benda tu? Hari ni kita akan masuk 6.2 iaitu sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, di akhir pembelajaran ini saya harap kamu semua boleh mewakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear dengan sekurang-kurangnya kamu dapat menjawab 2/3 soalan yang saya akan berikan nanti dengan betul dan membuat dan menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear dengan sekurang-kurangnya dapat menjawab 2/3 soalan yang saya akan berikan nanti. Okey, jom kita imbas kembali pembelajaran yang lepas. Kalau kamu tak masuk kelas pada hari Rabu, tolong tengok video ya, sebab saya tak akan ulang. Saya dah bagi nota, tolong baca. Okey, pada pembelajaran pada hari Rabu iaitu minggu lepas, kita dah belajar berkaitan dengan bagaimana untuk menentukan dan melorik rantau bagi memuaskan satu ketaksamaan linear. Saya semak kerja rumah kamu, nampaknya kamu tak ada masalah. Semuanya pandai-pandai, tak ada masalah langsung nak menjawab soalan berkaitan dengan melorik rantau, yang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Secara ringkasnya, kalau titik tu berada pada garis lurus, dia memuaskan persamaan y sama dengan. Okey, kalau titik tu berada pada rantau atas, maknanya dia memuaskan persamaan y lebih besar. Kalau titik tu berada pada bawah rantau bawah, maknanya dia memuaskan persamaan y lebih kecil. Secara ringkasnya. Saya cek homework kamu, nampak macam tak ada masalah. So far so good je semua. Cuma penting untuk kamu plotkan titik tu, make sure titik tu koordinat yang betul. X dia nilai dia berapa, daripada X naik ke atas tentukan nilai Y dia berapa. Okey, pastikan plot tu betul, baru garis elok-elok. Tengok lebih besar ke lebih kecil. Nak lorik yang atas ke yang bawah. Kalau lebih besar, lorikkan yang atas. Kalau Y tu lebih kecil, maknanya lorik yang bawah. Saya harap tak ada masalah yang ni. So far saya tengok tak ada masalah, semua okey je. Okey, jadi hari ini kita nak masuk bab baru. Okey, mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Apa itu sistem ketaksamaan linear? Okey, sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear yang dibina untuk menentukan rantau yang memuaskan kesemua ketaksamaan linear itu. Panjangnya ayat dia. Tak apa, secara ringkas je kita akan tengok contoh. Okey, dia ada bagi kamu panduan. Panduan ni daripada situasi tu ketaksamaan dia nak tulis macam mana. Tapi panduan ni kamu mestilah sesuaikan mengikut situasi. Okey, sebab tak semua situasi boleh tengok dalam jadual ni. Ada situasi tu kamu kena fikir sikit, sesuaikan dengan situasi, sesuaikan dengan panduan yang diberi. Okey, kita tengok ya. Okey, contoh berikut. Situasi berikut boleh diguna pakai dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, contoh situasi dia, kalau Y tu lebih besar daripada X, ketaksamaan linear kita nak tulis macam mana? Contoh dia macam ni, Y lebih besar. Ni dia punya panduan lah. Kalau Y lebih kecil, kita tulis macam ni, tanda dia. Okey, contoh dia. Kalau Y tidak kurang daripada X, Y tidak kurang daripada X, simbol dia macam ni. Okey, ni panduan dia. Kamu boleh tengok dalam buku teks pun ada, muka surat 165. Okey, jadual dia, panduan dia. Okey, kalau Y sekurang-kurangnya K kali X, maknanya Y tu lebih besar dan sama dengan KX. Ni panduan je lah, panduan dia banyak kat sini. Tapi kita akan tengok contoh, sambil-sambil tu kita akan berpandukan panduan ni untuk kita jawab contoh soalan tu. Okey, saya nak bagi kamu tengok je panduan ni, contoh-contoh dia. Okey, jom tengok contoh yang pertama. Okey, dia kata jadual berikut menunjukkan jisim bagi dua jenis buah yang dibeli oleh Encik Ahmad. Ada dua buah ni, iaitu buah manggis dengan buah duku. Lepas tu dia kata buah manggis ni dibagi X kg, duku ni Y kg. Okey, beberapa syarat perlu dipenuhi semasa membeli buah-buahan tersebut. Tulis semua ketaksamaan linear yang memuaskan syarat-syarat itu. Okey, syarat yang pertama. Dia kata jisim minimum duku yang dibeli ialah 10 kg. Okey, jadi kita akan tengok panduan ni. Dia kata minimum, ada perkataan minimum kat sini. Okey, daripada panduan ni kita tengok kalau minimum,
kita mesti guna tanda ni, iaitu Y. Kalau minimum Y ialah K, maknanya Y tu mesti lebih besar dan sama dengan K. Okay, jadi maksudnya kalau kat sini Y kita dalam situasi ni, Y kita adalah duku, iaitu Y. Y ni. Okay, maksudnya Y kat sini dia kata kena lebih besar dan sama dengan 10 kg. Okay, sebab dia pakai minimum. Minimum jisim duku tu mesti 10 kg. Maksudnya Y tu, duku ni boleh 10 kg. Sebab 10 kg tu minimum dia. Maknanya dia kena minimum 10 kg, maknanya dia boleh lebih daripada 10 kg. Sebab tu Y ni lebih besar. Lebih besar dan sama dengan 10 kg. Sebab minimum. Okay, minimum. Minimum yang paling kecil. Paling kecil dia 10 kg. Maksudnya dia boleh lebih besar daripada itu. Okay. Kemudian dia kata jisim manggis yang dibeli kurang daripada 2 kali jisim duku. Okay, jisim manggis dibeli kurang daripada 2 kali jisim duku. Okay, kalau kurang dari, tengok ni, kurang dari mesti guna simbol lebih kecil. Y kurang daripada X, maknanya Y lebih kecil daripada X. Jadi kat sini dia kata jisim manggis, okay, manggis kita adalah X, mesti kurang daripada 2 kali duku, maknanya 2Y. Okay, macam ni. Kamu kena sesuaikan dengan situasi ni. Macam ni dia kata 2 kali jisim duku, maksudnya 2Y. Okay, jelas tak kelas ni? Ada tak apa-apa yang nak tanya? Boleh ke setakat ni? Boleh. Saya cakap laju sangat. Boleh. Boleh ya? Saya rasa saya cakap laju sangat. Kamu boleh cikgu. Stop. Tenang. Terlalu laju. Cakap non-stop kan. Okey, contoh yang seterusnya. Situasi yang ketiga. Okey, dia kata Encik Ahmad membeli kedua-dua jenis buah dengan jisim tidak melebihi 15 kg. Okey, tidak melebihi. Kita tengok sini. Ada tak kalau tidak melebihi? Okey, ada words tidak melebihi kat sini mesti guna lebih kecil dan sama dengan. Okey, lebih kecil dan sama dengan. Lepas tu dia kata dia membeli dua-dua buah tu. Okey, dia beli dua-dua. Maknanya X kena tambah dengan Y. Sebab dia beli dua-dua. Lepas tu dia kata tak melebihi 15 kg. Masa kita dah tengok tadi, dia punya simbol mesti lebih kecil dan sama dengan 15 kg. Maksudnya dia beli duku ni, dia beli manggis ni berapa kg, beli duku ni berapa kg, tambahkan dua-dua. Lepas tu dia kata tak boleh lebih. Tidak melebihi 15 kg. Sebab itulah kedua-dua jisim ni bila kita tambahkan, dia mestilah lebih kecil atau sama dengan 15 kg. Sebab dia tak boleh lebih. Okay, sebab tu simbol dia kat sini lebih kecil. Saya tambah 22 kg duku dan manggis ni mesti lebih kecil daripada 15 kg. Kamu kena sesuaikan mengikut situasi. Okay, panduan ni boleh tengok untuk tengok simbol lah. Nak simbol lebih besar ke, lebih kecil ke. Mungkin agak confused, jadi boleh tengok simbol ni. Boleh tengok panduan ni untuk bantu kamu. Okay, contoh yang kedua. Pak Hamidi bekerja sebagai tukang cerita bagi persembahan wayang kulit. Ni Pak Hamidi. Okay, dia kerja sebagai tukang cerita menggunakan wayang kulit. Okay, beliau dibayar upah tidak kurang daripada RM12 per jam bagi persembahan pada waktu siang, manakala bayaran persembahannya berganda pada waktu malam. Okay, Pak Hamidi membuat persembahan selama X jam pada waktu siang dan Y jam pada waktu malam mengikut syarat-syarat berikut. Ni syarat dia. Okay, kita akan tentukan dia punya ketaksamaan. Okay, situasi yang pertama ni dia kata setiap hari beliau bekerja selebih-lebihnya 10 jam. Selebih-lebihnya ni nak guna simbol apa? Kita tengok panduan ni. Panduan ni ada tak selebih-lebihnya? Selebih-lebihnya ada kat sini. Okey, tengok panduan ni. Selebih-lebihnya, selebih-lebihnya kena guna lebih kecil dan sama dengan. Simbol ni ya, lebih kecil dan sama dengan. Okey, back to soalan. Okey, lebih kecil dan sama dengan. Dia kata setiap hari tidak melebihi 10 jam. Okey, jadi kita kena tambah X jam pada waktu yang siang dan Y jam pada waktu malam. Waktu dia bekerja. Okey, lepas tu kita tengok tadi simbol dia selebih-lebihnya mesti guna lebih kecil dan sama dengan 10 jam. Okey, kamu tengok panduan ni untuk bantu kamu nak tentukan simbol dia lebih besar ke, lebih kecil ke. Lepas tu sesuaikan mengikut situasi. Sebab dia kata setiap hari dia bekerja malam dengan siang, kita kena tambahkan. Okey, jadikan lebih kurang daripada 10 jam. Okey.
Kemudian dia kata bilangan jam minimum bagi persembahan pada waktu siang ialah 2 kali bilangan jam persembahan pada waktu malam. Okey. Waktu siang, mana saya punya pen? Okey, waktu siang dia adalah X. Okey, X adalah waktu siang. Waktu siang adalah X. Okey, waktu malam adalah Y. Okey, lepas tu dia kata 2 kali bilangan jam persembahan pada waktu malam. Maknanya kita ada X kat sini, kita ada Y kat sini. Kita nak tentukan simbol dia kat sini. Simbol dia apa? Okay, jom tengok kalau minimum kena simbol apa. Okay, kalau minimum kena guna lebih besar dan sama dengan. Okay, jadi kat sini kita akan tulis sebagai X kita adalah lebih besar dan sama dengan 2Y. Maksudnya kerja minimum malam ni, contohnya kat siang ni, contohnya malam dia kerja 2 jam. Mana pen saya? Malam dia kerja 2 jam. Lepas tu kalau siang ni maknanya dia akan kerja 2 kali 2, 4 jam. Sebab 2 kali ganda daripada waktu malam dia. Okey? Faham ke yang ni? Maksud dia kat sini, situasi yang ni. Paling minimum dia kerja adalah 4 jam pada waktu siang. Sebab malam ni kalau dia kerja 2 jam, siang adalah 2 kali, malam 4 jam. Yang paling minimum. Okey, jelas ke kelas yang tu? Ada tak siapa-siapa yang nak tanya? Boleh ke? Ada. Tak ada ya? Boleh ya? Okey, jom tengok yang situasi yang seterusnya. Dia kata persembahan Pak Hamidi pada waktu malam tidak melebihi 3 jam. Okey, tidak melebihi. Highlight kan? Tidak melebihi. Okey, jom tengok. Kalau tidak melebihi, ada tak kat sini? Tidak melebihi. Ada kat sini. Tidak melebihi, mesti guna lebih kecil dan sama dengan. Maksudnya kat sini dia kata waktu malam. Okey, waktu malam adalah Y. Maknanya Y kita adalah tidak, mestilah lebih kecil dan sama dengan 3 jam. Okey, waktu malam kita. Y ni jam. Jam dengan jam. Y lebih kecil dan sama dengan 3. Macam tu. Okey. Kemudian dia kata jumlah bayaran maksimum yang diperolehi oleh Pak Hamidi dalam sehari ialah RM150. Kalau macam ni kena tengok. Dia kata ada bayaran. Bayaran maksudnya kita akan tengok kat sini. Ni bayaran 12 per jam pada persembahan pada waktu siang. 12. Lepas tu persembahan pada waktu malam berganda. Berganda daripada waktu siang. Okey, kalau waktu siang kita ada 12 jam untuk X. Waktu malam kita berapa jam maksudnya kelas? Kalau dia kata berganda. Maksudnya berapa jam? 4. Berapa? 24. 24. Bagus. Cerdik semuanya. Okey, 24 jam. Dahsyatnya kerja 24 jam. Jadi kita buat macam mana? Kita akan ambil 12 jam tu, darabkan dengan waktu siang dia. Waktu siang kita adalah X. Berapa jam pada waktu siang? 24 ni harga. Harga dibayar pada waktu malam, bukan waktu dia bekerja ya. Waktu bekerja dia sebagai Y dengan X. Kita tak tahu berapa jam dia kerja. Jadi RM12 pada waktu per jam ni kita darabkan dengan X. So kita tak tahu berapa jam dia kerja pada waktu pagi. Kemudian kita tambahkan dengan RM24 darabkan dengan waktu malam kita Y. Sebab kita tak tahu malam tu dia kerja berapa lama. Tapi dia kata yang maksimumnya, kita dah tengok tadi, maksimum mesti simbol lebih kecil atau sama dengan bayaran dia, iaitu 150. Macam tu. Macam tu je. Jelas ke kelas yang ni? Boleh tak yang ni? Ada tak siapa yang tak faham ke? Nak tanya ke? Tak ada. Tak ada ya? Okey, jom. Kita nak tengok yang kedua pula. Yang ni adalah membuat dan menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Rantau yang memuaskan kesemua ketaksamaan linear yang diberikan boleh ditentukan dengan menggantikan satu titik yang terdapat dalam rantau itu ke dalam ketaksamaan itu. Panjangnya ayat dia. Nanti kita tengok contoh lagi jelas. Dalam sistem ketaksamaan linear, jika titik itu memuaskan ketaksamaan linear yang diuji, maka rantau itu memuaskan ketaksamaan linear itu. Panjanglah ayat dia. Jom kita tengok contoh. Tengok contoh lagi jelas. Bagaimana anda menentukan konjektur tentang titik dalam rantau yang memuaskan suatu ketaksamaan linear? Ni dia bagi kamu satu graf. Kemudian dia kata raja di atas menunjukkan rantau yang mewakili suatu ketaksamaan linear.
hanya satu rantau dari rantau A, B, C, D. Okey, A, B, C, D akan memuaskan kedua-dua ketaksamaan linear X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 8 dan Y lebih besar dan sama dengan 3. Anda boleh menentukan rantau tersebut dengan menggantikan sekurang-kurangnya satu titik daripada rantau ke dalam ketaksamaan yang diberikan. Saya ringkaskan kat sini lah. Okay, dia macam ni. Dia bagi kamu, dia ada rantau A, B, C, D. Kemudian dia akan bagi kamu dua ketaksamaan linear. Contohnya kesamaannya ni. X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 8. Lagi satu persamaan linear, kesamaan linear tu adalah Y lebih kecil dan lebih besar dan sama dengan 3. Lepas tu nanti dia akan bagi kamu, dia suruh kamu tentukan untuk kedua-dua kesamaan linear ni, rantau mana, maksudnya kawasan yang mana yang memuaskan dia. Memuaskan kedua-dua ketaksamaan linear ni. Jadi macam mana kita nak buat? Kita akan cari, kita akan ambil mana-mana titik. Contohnya dalam rantau A ni kan, kita akan ambil mana-mana titik. Contohnya saya ambil titik 2, 2. Koordinat 2, 2. Dia ada kat rantau A, betul? Kat rantau A ni. Kemudian saya akan gantikan dalam persamaan ni untuk tengok dia memuaskan ke tak persamaan ni. Kalau dia tak memuaskan, maknanya rantau ni bukan dalam rantau ni bukan memuaskan kedua-dua kesamaan ni. Kita akan tengok contoh. Dia akan pening sikit. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh ni kita nak tentukan persamaan ni, rantau mana yang memuaskan persamaan X tambah Y lebih kecil pada 8 dengan Y lebih besar dan sama dengan 3. Rantau mana yang memuaskan dia? Okey, jadi kita akan tengok rantau yang pertama, iaitu rantau A. Okey, kat sini kamu boleh ambil, sebenarnya boleh ambil sekurang-kurangnya satu je titik. Tapi kat contoh kat sini dia ambil 2 titik. Okey, kalau ambil satu pun dah cukup dah. Satu pun tak apa. Okey, jadi saya akan ambil titik iaitu 2, 1 kat sini. 2, 1 dalam rantau A ya. Kemudian dengan 4, 2 dalam rantau A juga. Okey, titik dia kat sini dengan kat sini. Sekejap saya tulis pakai pen. Pen saya terbalik. Mana saya pakai pen? Titik dia kat sini iaitu 2, 1, alamak. Dengan 1, 4, 2 kat sini. Okey, dalam rantau A. Kemudian saya akan gantikan titik ni dalam persamaan tu. Tengok dalam ketaksamaan tu. Contohnya 2 ni X kan? X, 1 ni Y. Jadi saya akan gantikan dalam ketaksamaan kita. Okey, saya gantikan X ni sebagai 2, Y ni sebagai 1. Okey. Okey, kemudian kita tengok 2 tambah 1 dapat 3. Betul tak 3 lebih kecil dan sama dengan 8? Benar ke palsu? Benar. Benar. Jadi dia benar kat sini. Okey? Kemudian kita tengok pula kalau contoh ni. Kalau kamu buat satu titik je pun dah okey dah. Dia sebenarnya satu titik je, tapi contoh ni dia bagi kamu 2 titik. Kalau kamu buat satu titik pun dah okey dah. Okey? Sekurang-kurangnya satu titik. Kalau contoh yang kedua ni pun sama. Dia gantikan X ni, gantikan Y ni. Okey, gantikan, lepas tu 4 tambah 2 jadi 6. 6 lebih kecil pada 8. Benar kat sini. Okey, lepas tu contoh kat sini, ini pun sama. 2 ni saya gantikan. 2 tambah 5 dapat 7. 7 lebih kecil dan sama dengan 8. Benar. Ini pun sama. Benar. Kalau yang ni, 7 saya dah gantikan. 2 ni dah gantikan. X ni kan, X ni 2, Y kita 7. 7 tambah 2, 9. 9 lebih kecil dan sama dengan 8 ke kelas? Tak. Jadi kat sini akan jadi palsu. Macam tu. Okey, jadi kamu akan tulislah palsu ke, kamu akan tentukan dengan menggantikan titik ni dalam persamaan ni. Okey, cara dia. Tapi titik ni mestilah dipilih dia dalam rantau ni. Janganlah dia rantau A tapi kamu pergi ambil titik yang kat sini. Sudah salah dah. Okey, sebab itu rantau kawan lain. Itu kawasan lain. Jangan ambil kawasan orang lain. Okey, kalau kamu nak tengok rantau A, ambil dalam rantau A sahaja. Titik tu mesti berada dalam rantau A. Kalau kamu nak tengok rantau B, ambil titik yang berada dalam rantau B. Okey, untuk kita uji dia punya ni, dia betul ke palsu untuk kesamaan dia. Menjawab ke tak menjawab. Kalau dia salah, tak sama, ini dah 9. 9 bukan lebih kecil pada 8. Sebab itu palsu kat sini. Okey, bila kamu senaraikan semua, kita dah senaraikan yang satu ni. Okey, senaraikan pula yang sebelah ni. Sebab dia ada 2 ketaksamaan dia. Yang sebelah ni pun sama juga. Okey, daripada titik kita ni,
Saya conteng ni dah comot dah. Titik kita ni ketaksamaan dia dah Y lebih besar dan sama dengan 3. Jadi Y kita kat sini 1. 1 lebih besar daripada 3 ke kelas? 1 lebih besar daripada 3 ke? Tak. Jadi kat sini palsu. Okey? Jadi kamu akan senaraikan yang mana palsu, yang mana benar. Ni benar 5 lebih besar daripada 3. Ingat ya? Dia mesti gantikan nilai Y ni berdasarkan titik yang sama. Okey, kita nak uji sebenarnya titik tu menjawab tak kepada kedua-dua ketaksamaan kita. Ketaksamaan ni dia akan beri. Okey, dia akan beri kamu, graf ni pun dia akan beri. Kalau titik ni dia tak beri, kamu kena tengoklah dalam titik ni, make sure dalam rantau yang sama. Janganlah kamu buat rantau lain pula. Kat sini rantau A, kamu pergi ambil titik kat rantau B, dah salah dah. Okey, make sure sama. Okey, bila kamu dah tentukan benar palsu, benar palsu semua tu, okey, dah tentukan benar palsu dia, kemudian kita akan tengok. Kita akan tengok mana kedua rantau antara rantau A, B, C, D ni, yang mana yang memuaskan kesamaan kedua-dua ni. Yang mana yang ada semua benar, tak ada palsu. Yang mana yang benar semua? Cuba kamu tengok rantau A ni. B. Yang B. Okey, yang B. Maksudnya kat sini, B ni adalah rantau yang memuaskan kedua-dua ni. Tengok, hanya titik-titik dalam rantau B memuaskan kedua-dua ketaksamaan yang diuji. Ni ketaksamaan yang kita uji ni, dua ketaksamaan ni. Okey, maka rantau B ialah rantau yang memuaskan kesamaan X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 8 dan Y lebih besar dan sama dengan 3. Macam tu je. Jelas ke kelas yang ni? Sebab saya cakap saya langkah-langkah. Boleh ke yang ni? Step dia yang pertama. Boleh. Boleh ya? Jelas ya? Ada tak sesiapa yang nak tanya? Ada tak sesiapa yang tak jelas? Okey ni. Saya harap okey ya. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Lebih kurang juga yang ni. Okey, soalan dia akan bagi macam ni. Okey, berdasarkan raja di sebelah, tentukan rantau yang memuaskan ketaksamaan. Dia akan beri kamu dua ketaksamaan dia. Okey. Ni adalah ketaksamaan yang kita akan uji. Itu dia ada dua. Yang ni Y lebih kecil dan sama dengan 3/4 X tambah 2 dengan X tambah Y lebih besar dan sama dengan 7. Persamaan yang pertama, ketaksamaan yang kedua. Okey, jadi kita akan tengok rantau yang pertama, rantau A. Okey, rantau A kita ni yang warna kuning ni. Okey, jadi kita akan ambil satu titik daripada rantau A ni. Okey, titik dia adalah 42. Saya ambil kat sini. Sini titik dia 42. Okey. Okey, kemudian kita tengok B, rantau B. Kita akan ambil satu titik rantau B. Contoh kat sini dia ambil titik 15 kat sini. Nampak tak titik dia mesti ada dalam rantau tersebut. Jangan titik tu tak ada dalam rantau tu. Okey, saya tulis kat sinilah, siap-siap kamu nampak sikit. Okey, 4 2. Okey, rantau C adalah 47. Okey, 47 sini. Okey, saya tulis kat sini 47. Kemudian rantau B adalah 86. Okey, 86 sini. Okey, make sure dia dalam rantau tersebut. Jangan ambil yang lain pula, salah nanti. Okey, dah. Macam tu nak tentukan dia punya titik. Kemudian daripada ketaksamaan ni kita akan gantikan. Okey, ini nilai X, ini nilai Y. Okey, gantikan. Y adalah 2. Tengok ni, saya gantikan Y ni. Kemudian X kita 4. Jadi gantikan X ni dengan nilai X sini, iaitu 4. Ganti kat sini. Okey. Jadi kamu akan kirakan kat sini 3/4 darab 4 tambah 2. Lebih besar ke lebih kecil? Nanti kamu kira. Cuba kira sekarang. Saya tengok. 4, 5. Dia akan dapat 5 kat sini. Okey, 5 kat sini. Okey, 2 lebih besar, lebih kecil dan sama dengan 5 ke? Betul ke palsu? Benar ke palsu? Benar. Benar. Jadi kita akan tulis benar kat sini. Okey. Kemudian kita akan tukar pula sini. Ni gantikan Y. Ini gantikan sebagai X kat sini. Okey, cuba tekan kalkulator. Kalau 3/4 darab 1 tambah 2 dapat berapa kelas? Cuba tekan kalkulator masing-masing. Akan dapat berapa? 2/3/4. 2/3/4. Kalau perpuluhan kita akan dapat 2.75. Jadi 5 ni lebih kecil dan sama dengan 2.75 ke? Benar ke palsu sini?
Benar ke palsu? 5 lebih kecil ke daripada 2.75? Palsu. Palsu. Jadi kita akan tulis kat sini. Palsu. Okey, tuliskan. Lepas tu nanti ni pun sama, step yang sama. Jadi kamu tentukan dia benar ke palsu kat sini. Make sure jangan salah ya kelas. Make sure tengok persamaan ni betul-betul. Y, letak kat sini Y. X, letak kat sini X. Jangan silap. Okey, ni dah pandai-pandai kira, tiba-tiba silap masuk. Habis, salah dah. Rugi dah. Okey, nanti kamu dah tentukan. Okey, dah tentukan sebelah sini. Jangan lupa tentukan sebelah sini juga. Sebab dia ada dua ketaksamaan dia. Okey, yang ni pun sama. Gunakan titik yang sama. Iaitu titik tu 4, 2. X kita sebagai 4. Y kita sebagai 2. Lepas tu tentukan. Ni 4 tambah 2, 6. 6 lebih besar daripada 7 ke? Tak, palsu. Jadi tulis kat sini palsu. Okey. Cara yang sama juga kat yang ni pun sama. Tentukan palsu-palsu, benar-benar palsu. Okey, sekarang saya nak tanya kamu, rantau mana yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan ni? Rantau yang mana? D. D. Kenapa rantau D? Sebab dua-dua benar. Bagus. Cerdik semua. Okey, sebab dua-dua benar. Contoh je. Dah pandai dah semua ni. Sekejap je ni. Senang je ajar kamu. Pandai. Okey. Dua-dua benar. Cantik. Maknanya rantau D ni adalah yang memuaskan kedua-dua kesamaan ni. Sebab bila kita gantikan titik dalam kesamaan yang pertama pun dia masih lagi benar. Bila kita ganti dengan ketaksamaan yang kedua pun dia masih lagi benar. Maknanya dia ialah yang memuaskan ketaksamaan bagi kedua-dua ketaksamaan yang diberi. Itu je. Itu je contoh untuk hari ni. Macam biasa aktiviti pengukuhan, saya nak minta kamu buat buku modul B. Macam biasa ya kelas, aktiviti pengukuhan ni saya akan suruh kamu buat secara luar talian. Maknanya kamu boleh buat waktu keluar daripada Google Meet ni, terus buat. Buka siap-siap muka surat 39. Sikit je ni, sikit je, 39. Saya nak minta kamu buat, kamu lengkapkan praktis DSKP 6.2A dengan 6.2B. 6.2B tu muka surat 40 dengan 41. Okey, boleh ke kelas? Siapa nak tangkap gambar siap-siap. Cek. Tangkapkan siap-siap. Tandakan siap-siap dalam buku. Keluar je pada Google Meet ni, terus buat. Okey? Okay. Catat je, nanti saya akan masukkan dalam group. Okey? Okay. Apa yang kita belajar hari ni? Apa yang kita belajar hari ni saya nak guna yang special sikit. Jom kita tengok. Hari ni kan kelas saya nak guna Jamboard. Jamboard ke Jamboard ke saya tahu Jamboard dah sini. Dalam Jamboard ni kan saya nak minta kamu tulis hari ni kita belajar apa. Saya akan bagi link dia. Tapi tak salah saya kalau guna telefon kamu kena download app dia. Tapi saya rasa tak besar pun gig dia. Tadi saya cuba download macam sekejap je. Macam mana nak guna? Okay, kamu nampak tak sticky note kat sini? Kamu tekan. Dia akan keluar macam ni. Tuliskan hari ni saya belajar. Hari ni saya belajar apa? Tulis hari ni. Cikgu cakap laju sangat lah. Tulis lah kasi cikgu cakap laju. Apa-apa kamu nak tulis. Kamu tekan save. Dia akan keluar kat sini. Nampak tak? Dia keluar kat sini. Dia akan keluar kat sini. Kat board saya. Nanti saya boleh tengok apa kamu tulis. Tak perlu tulis nama pun tak apa. Tulis je apa-apa yang kamu nak tulis. Sharekan pada saya. Kat sini ya. Nanti saya akan share link dia. Boleh ke kelas? Saya share sekarang lah link dia. Kat dalam tu sambil-sambil tu kamu boleh tengok. Sekejap ya. Mana saya punya chat. Sekejap ya. Saya pindahkan saya kat sini. Saya sharekan dia punya link kat sini. Kalau kat telefon tak salah saya dia kena download app dia. Tadi saya dah try, dia kena download. Kalau kat laptop kamu boleh terus buat. Nanti kamu boleh tengok juga apa kawan kamu tulis kat sini. Okey? Tinggalkanlah apa-apa mesej pun kat situ, saya akan baca nanti. Itu saja. Itu je. Kerja rumah. Kerja rumah ni penting ya kelas. Kerja rumah ni saya bagi kamu masa. Hujung minggu kamu boleh hantar. Hari Sabtu Ahad kamu hantar ya. Tapi untuk aktiviti pengukuhan yang dalam modul tu sebab dia sikit je. Kamu kalau boleh siapkan hari ni, terus hantar pada saya supaya saya boleh semak. Hari yang minggu lepas pun saya tak habis semak lagi. Ramai yang hantar bila saya buat macam ni. Jadi saya bagi kamu masa kerja rumah ni, saya bagi kamu Sabtu Ahad kamu boleh hantar. Tapi aktiviti pengukuhan ni saya nak minta kamu buat sekarang. Okey, habis Google Meet ni keluar terus buat.
Saya akan tunggu sehingga pukul 3. Macam biasa. Ada soalan boleh masuk balik. Okey? Okey, jelas ke kelas hari ni kita belajar apa? Ada tak siapa-siapa yang nak tanya? Saya akan Tak ada. Okey, itu saja kelas untuk hari ni. Terima kasih sebab masuk kelas saya. Sekejap saya keluar. Okey, saya akan hantar slide ni. Kamu boleh nampak, kamu nak tengok ke aktiviti pengukuhan ni? Nak kena buat buku modul ya. Yang ni. Okey. Nanti saya akan hantar dalam grup. Okey, itu saja kelas untuk hari ni. Ada tak sesiapa yang nak tanya? Kalau nak tanya boleh tunggu dalam ni. Saya akan tunggu sampai pukul 3. Okey. Okey, itu saja kelas untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang. Mana dah saya punya Terima kasih cikgu. Okey, Terima kasih cikgu. Alright. Terima kasih, Cikgu. Okay. Sama-sama.